إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Siapa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qaddasallahu sirra. Faqad tabayyana min hadza annahu laysa kullu talib lid-dunya mazmum, balil mazmumu man talabaha li nafsihi la li rabbih wa li dunyahu la lil akhirati. Pannasu iza ala qismain. Izan betul izan ketiga itu. Kalau izan tu apabila dia syarat. Pannasu izan ala qismain, bukan izan. Abdun talabud dunya di dunya wa abdun talabad dunya lil akhirah. Maka nyata terang makna daripada kenyataan ini, sesungguhnya tidaklah semua yang menuntut dunia itu dicela. Bahkan yang dicela orang yang mencari dunia untuk dirinya, mana untuk nafsu dia, bukan untuk Tuhannya, bukan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu maksudnya. Bukan untuk Tuhan berhajat, Tuhan Maha Suci daripada berhajat. Dan untuk dunianya, bukan untuk akhiratnya. Justru itu manusia terbagi kepada dua bahagian. Hamba yang mencari dunia untuk dunia, dan hamba yang mencari dunia untuk akhirat. Mencari dunia untuk dunia, neraka jahanam untuk dia. Kerana dunia untuk akhirat, untuk kerana mencari keridaan Tuhan, selamat, tempat duduk di syurga. Itu cara ringkasnya. Itu perlu kepada apa? Ilmu, supaya dia tahu. Dan penting besar lagi, perlu kepada pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tanpa pertolongan Tuhan, siapa kita? Dan hebat mana ilmu pun dia terbalik. Banyak ulama yang terbalik, ulama yang terlingkup, ya, disebabkan tidak ada madad bantuan daripada Ta'ala. Sekadar ilmu tak cukup. Tapi kalau tak ada ilmu lagi tu, ya, terbalik terus. An-nas halikun ilal alimun. Manusia itu binasa melainkan orang alim. Wal alimul harikun. Orang alim pun binasa juga. Ilal alim, melainkan yang beramal. Wal amalu halikun, yang beramal pun binasa lagi. Ilal mukhlisun, melainkan yang ikhlas. Baru dia selamat. Jadi tiga benda tu bila diganding, ilmu, amal dan keikhlasan, barulah dia jadi insan muttaqin, yang betul-betul bertakwa, yang darajat dia diangkat oleh Allah Ta'ala. Maka nyata dan terang kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, sesungguhnya radhiyallahu anhu, tiadalah semua yang menuntut dunia itu dicela. Bahkan dicela itu orang yang mencari dunia untuk dirinya. Mana untuk nafsu dia. Dia mencari dunia untuk linafsih, untuk diri dia, untuk nafsu. La li rabbih, bukan kerana Tuhan dia. Walid dunyahu, dan dia cari dunia untuk dunia. La li akhirati, bukan akhirat dia. Jadi manusia tu bagi dua lah. Yang mencari dunia tu ada dua bagi, ya. Kalau dicari niat dia betul, maka selamat. Kalau dicari niat dia rosak, maka kecelakaan besar untuk dia. Wa sami'tu Syekhana Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu yaqulu al-arif la dunya lahu wa lal akhirah.
li'anna ad-dunya li akhiratihi wal akhiratahu li rabbih wa la hadza tuhmalu ahwalus sahabah was salaf radhiyallahu anhum ajmain. Aku mendengar syekh kami, iaitu guru bagi Sayyidina Athaillah As-Sakandari dan Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Dia berkata, orang yang arif tu, al-arif wa la dunya lahu, tidak ada dunia baginya. Mana hidup dia bukan untuk dunia. Siapa hidup dia untuk fokus di dunia, bersedap dengan dia, bernikmat dengan dia, menggila, merambat, mengumpul dia, berbangga dengan dia, habis tu nak ke jahannam tempat itu. Sebab bila dia untuk dunia, tentulah dia tidak ada amalan. Bila amalan dia buat bukan untuk kena Allah Ta'ala, kena dunia, maka semua ditolak kawan di tempat esok neraka lah, tuan-tuan. Allah. Mana orang yang arif, yang benar-benar mengenali Tuhan dengan pengenalan yang sebenar, dengan mukasyafah qalbi dia dengan Ta'ala, kalau tersingkap makrifat dia, maka tiada ada dunia baginya. Dunia bukan matlamat hidup, dan tidak ada akhirat baginya. Mana bukan dia beramal untuk akhirat, sebab dunia dan akhirat segi hakikat adalah makhluk, dia bukan Tuhan. Kita cari Tuhan bukan makhluk. Syurga tu tanda keridaan Tuhan. Syurga tu tanda pembalasan, menandakan Tuhan rida tu, ya. Bukan tu matlamat kita. Matlamat kita rida Tuhan. Rida Tuhan tu lebih besar. Wa ridwanu minallahi akbar. Rida dari Tuhan tu yang paling besar. Siapa dapat rida Tuhan, segala-gala dia dapat. Siapa tak dapat rida Tuhan, segala-gala dia tidak dapat. Kerana dunia untuk akhirat, dan akhirat pula untuk Tuhannya. Di atas inilah ditanggungkan keadaan para sahabat dan juga salafus salih radhiyallahu anhum ajmain. Mana mereka mengambil dunia bukan kerana dunia. Mereka mengambil dunia untuk keridaan Allah Ta'ala, digunakan pada jalan Tuhannya. Penting sentiasa kita memantau perkembangan rohani kita. Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati itu tak dinamakan hati, melainkan dia cepat berbalik. Kali sekejap dulu hebat, dapat tu dah lari juga. Kalau dulu kita tengok kami teruk, sekarang dah baik pula. Dia boleh berubah tu. Hati cepat boleh berubah. Sebab tu kita sentiasa memohon pertolongan Allah Ta'ala supaya tetapkan di atas jalan makrifah dia. Pada mazhab Taus, dia mewajibkan membaca qabla salam, sebelum dia bersalam. Ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dini wa ta'ati. Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabbil qalbi, tetapkanlah hatiku ala dini, di atas agama engkau. Kalau dia boleh berpusing-pusing. فَكُلُّ مَا دَخَلُوا فِيهِ مِنَ الْأَسْبَابِ فَهُمْ بِذَلِكَ إِلَى اللَّهِ مُتَقَرِّبُونَ وَلِرِضَاهُ مَنْسُوبٌ لَا قَاصِدُونَ بِذَلِكَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَوُجُودَ لَذَّتِهَا. Waliza wasafahumul haqqu subhanahu wa ta'ala biqaulihi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarakum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injili kazzar'in akhraja syat'ah fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibur zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Setiap asbab yang mereka lakukan, wa kullu ma dakhalu fihi minal asbab,
sebab-sebab yang mereka lakukan, maka mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab demikian. Ya, mengambil segala sebab dunia tadi untuk menjadi sebab melakukan amal-amal saleh. Ya, jadi semua itu digunakan pada jalan Allah Taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan asbab demikian itu. Nikmat paling besar ialah duduk dalam maqamul qurbi, dan azab paling besar dia duduk dalam maqamul mu'di. Ya, maqam qurbi mana hampir dia dengan Tuhan, lawan dia maqamul qurbi, dia maqamul mu'd, ke makam kejauhan hati dengan Tuhan. Dan tiap-tiap benda ni berlaku setiap nafas. Ya, sebab tiap nafas tu naik dia ada hukum ittisal atau infisal. Tiap nafas kita turun naik tu dia ada tu hukum ittisal, makin rapat dekat, atau sebaliknya makin jauh dekat dia dengan taat, jauh dia dengan maksiat. Sebab tu tiap-tiap nafas kena jaga. Fi kulli lamhatin wa nafasin ada maksiat. Kendakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW tadi. Itu berada dalam tiap-tiap lamhah kelipan mata dia. Wa nafas, dan tiap-tiap nafas dia duduk dalam menghayati, memahami, menghayati dan menikmati ya akan kalimah tersebut. Itu makrifat dia dengan Tuhan sebenarnya. Allah. Kerana inilah mereka disifatkan oleh Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yaitulah Rasulullah SAW disebut Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang bersamanya, walazina ma'ahu, ya sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ya, dia amat keras kepada apa? Syarrud dawab, binatang yang mengangkat ke dunia. Orang kafir. Dan penyayang di kalangan mereka. Itu sifat orang beriman. Dengan orang beriman mereka ada toleransi, ada tasamuh, lebih kurang ya. Orang kafir tak tegas. Kalau dia dengan orang Islam tegas, orang kafir dia lembut tengkuk, tu orang Islam tu munafik macam. Ya, dengan orang kafir lembut tengkuk dia. Dapat pula kena juluk. Juluk atas meja, bawah meja, tepi meja juluk. Dia punganga macam mulut babi dia nganga. Bukan mulut buaya, mulut babi. Pelahap habis kan, macam-macam hal ni. Dan penyayang, engkau lihat mereka rokok serta sujud. Rokok dan sujud zahir dan batin. Bukan rokok sujud zahir je, batin dia pun sujud kepada Allah Ta'ala. Keadaan dia mencari kelebihan dan reda dari Allah Ta'ala tu. Yang mereka cari ialah apa? Keridaan Tuhan. Ya, fadlan minallahi wa ridwana. Allah. Tanda mereka terdapat pada wajah-wajah mereka dari kesan sujud. Min asari sujud, kesan sujud tu. Ada pendapat Syekh Ramli mengatakan sujud tu kalau satu anggota pun cukup. Itulah kesan dahi. Ya, min asari sujud. Tapi kita kalau muktamad dengan 7 anggota dalam hadis kan. Sujud ada sabati azum. Sujud atas 7 tulang. 7 anggota, 7 tulang, kepala, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Ini mana asal sujud, kesan dari sujud. Sebab tu para arif bila dia nampak bersinar-sinar nur daripada dahi orang yang bersujud. Demikian lagi perumpamaan mereka di dalam Taurat dan perumpamaan mereka dalam Injil seperti sepohon pokok yang mengeluarkan anaknya, lalu menjadi subur sehingga menjadi teguh. Kasajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha bis sama'. Pokok yang teguh yang kuat ni apa? Akar dia menjunam di dalam bumi, pucuk dia menyapu awan. Bukan macam pokok rambutan, pokok pisang kan. Pokok dian pun kecil lagi. Pohon menyapu awan, balak besar. 3-4 pemeluk besar tu. Itu kalau tembak apa dengan peting apa gibut pun saja. Ya, sebab akar dia sudah menjunam ke dalam. Di pokok ni kalau dia besar, akar dia makin dah tu kaedah itu. Lagi dalam akar dia lagi besar pokok dia. Ya, begitulah kaedah itu. Lagi rendah diri ke bawah dengan Tuhan, lagi tinggi martabat dia. Lagi dia rendahkan diri dia, lagi besar dia punya martabat di sisi Allah Ta'ala. Ya.
Dia takut tak ada apa, tak kena dia tinggi, akau pun tak ada. Jadi macam pokok togi. Hiduplah 2-3 hari kan. Jadi maknanya selagi dia tunduk, lagi Allah Ta'ala angkat martabat. Lagi dalam subur pokok tadi, maka insyaAllah ya, jibut pun dia tak akan tumbang. Allah. Maka terus tegak sendirian di atas pangkal batangnya yang menakjubkan orang-orang yang menanam. Orang yang menanam pun seronok tengok subur pokok dia kan, supaya dia tidak membangkitkan kemarahan orang-orang kafir dengan mereka itu. Ya, orang kafir akan tidak senang duduk apabila melihat orang Islam dalam keadaan kuat, orang Islam dalam keadaan bersatu. Ini dia ketawa kan, Melayu makin berpecah kan, banyak parti nama-nama parti pinggan mangkuk ini. Pecah. Bila dah pecah parti dan masing-masing ada ketua tu nak lepas tak jawatan, anak dia masih kebut payah, dah pecah payah bersatu, masing-masing dah diteko kan, yang lepas kan, nafsu dia kuat. Orang nak bersatu, musuh amat takut bila umat Islam bersatu. Ya, itu yang dibawa wadah besar oleh Rasulullah SAW, wahdatul fik wa wahdatul amal, penyatuan fikrah dan penyatuan tindakan. Ya, itu musuh juga takut tu. Tapi orang Islam bila dipecahkan tak ada apa kan? Orang Islam kena bantai pun dia tengok. Orang Islam kena bantai pun dia tengok, tak ada kekuatan sebab sudah berpecah. Allah. Supaya dia nak membangkitkan kemarahan orang-orang kafir yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjanjikan, ya, Allah Ta'ala menjanjikan apa? Orang-orang yang beriman itu dan melakukan amal saleh di kalangan mereka keampunan dan ganjaran yang besar. Ganjaran besar apa? Al-Jannah itu. Dalam ni ada satu nikmat besar, melihat Allah Ta'ala. Maka nak masuk tempat ni dia kena apa? Bersih. Maka bersih dengan apa? Keampunan nanti. Tuan ampun baru dia bersih. Kalau tuan tak ampun berkeladak dosa dia. Jadi bila dapat keampunan, mana dia bersih. Bila bersih, layaklah dia menjejakkan kaki dalam Riyadul Jannah, taman syurga. Ya, innahu may ya'ti rabba mujriman fali annahu jahannam. Barang siapa yang balik menghadap Allah dan kadang berkubang dengan dosa dia, maka neraka jahannam untuk dia. Jadi Allah Ta'ala bersihkan dengan kasih sayang dia. Kita minta ampun, kita bertobat, maka dia terima aja, bersihlah. Bila bersih, layaklah dia masuk tempat yang punya ganjaran besar. Kalau di atas dunia begitu juga, bila dia bersih, bertobat, rajin dia istighfar, rajin bertaubat, bersih, bila bersih, layak dia masuk tempat ganjaran besar, Jannatul Ma'rifah, syurga ma'rifat yang terbuka kan. Siapa yang masuk Jannatul Ma'rifah, maka dia akan berpeluang masuk jannah di sana lah esok. Kalau atas dunia dia masuk Narul Mu'ajjalah, neraka yang segera, neraka sana pun tunggu dia. Apa neraka atas dunia kan? Narul Ghaflah, neraka kelalaian ini. Lalai itu ibarat neraka kan? Ada pun hudur hati itu ibarat syurga. Itulah maknanya. Kemudian wa ma zannuka biqaumin yuhibbuhumullah wa ikhtarahumullahu li suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Wa li muwajahati khitabihi fi tanzilih. Fama ahadun minal mu'minina ila yaumil qiyamati illa wa li sahabati fi unukihi minanun la tuhsa wa ayadin la tunsa li'annahum humul ladhina hamalu ilayna anin nabi sallallahu alaihi wasallam al-hukma wal ahkam wa bayyanu al-halala min al-haram wa fahimu al-khassa wal awam wa fatahu al-aqalima wal bilad wa qaharu ahla syirki wal inad wal anad ataupun wal inad wal inad. Kemudian apa sangkaan kamu, mazannuk, apa sangkaan kamu terhadap satu kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat kasih sayang Tuhan,
dan dipilih pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersahabat dengan baginda Rasulullah SAW. Memakam sahabat makam tinggi kan. Lepas tu ada satu persoalan, dia kata banyak kadang-kadang di akhir para ulia nampak karamat macam-macam kan. Tapi kadang-kadang dekat sahabat tu tak apa nampak. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Padahal mereka semua aulia. Sebagaimana Rasul semua adalah Nabi, begitulah sahabat semua adalah waliullah. Maka dia jawab dalam kitab ni hari itu dah lepas kan. Ya. Dia kata sahabat punya karamat besar, dia dapat melihat Rasulullah saja, itu lagi besar. Dia bersama dengan Rasulullah tu karamat besar. Hari-hari menatap wajah Rasulullah. Kita dapat mimpi sekali pun dah seronok kan. Ini hari-hari berdepan. Ya, menghadap baginda SAW itu satu karamat yang besar. Itu dia kata sini Allah pilih. Tuhan pilih dia, tak pilih kita. Ya. Kalau pilih kita takut kita menyusahkan Nabi dengan perangai kita kan. Malasnya lembab hegi kan. Sahabat tadi pantas dia tadi. Allah karim. Ya itulah sahabat-sahabat baginda untuk menyaksikan khitabnya. Ya, kata tujuh adalah secara langsung di dalam kitabnya di sini zaman penurunan wahyu dan zaman paling hebat. Zaman paling hebat, zaman penurunan wahyu daripada Allah Ta'ala yang disambut oleh afdalul makhluqat, makhluk yang paling afdal. Laula kama kanatil afrad, kalau tidak kena engkau ya Muhammad, aku tak jadikan langit bumi, aku tak jadikan semua makhluk. Atau besar ni makam baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Maka tiada seorang pun daripada orang mukmin hari ini hingga hari kiamat melainkan bagi para sahabat pada lehernya kurnia-kurnia yang tidak terhingga. Dan kalau dibandingkan sahabat, bahkan Nabi mengatakan ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang di langit. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum, mu ambil mana-manalah sahabatmu contoh, semua dapat hidayat kamu. Iaitu sahabat-sahabat kulluhum udul, semuanya adil belaka. Adalah pilih tu bukan sembarang, bukan kebetulan dah. Tuhan dah set, dah susun. Dia adalah orang yang layak bersama mengiringi baginda sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. Pada lehernya kurnia-kurnia yang tidak terhingga dan jasa-jasa yang tidak dilupakan. Kerana mereka lah yang menyampaikan kepada kita hukum dan segala hukum-hukum daripada hukum-hukum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sebab hadis mengenai lalu dia. Kalau hadis tak lalu sahabat, dia panggil hadiah apa? Hadiah apa dia panggil? Mursal lah. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat, wa mursalun minhu sahabi yunsaqat. Ya, makna hadis mursal tu hadis yang maknanya ma'rafat tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in dia cakap waqala Nabi, dia tak lalu sahabat. Patut tabi'in kena sebut sahabat bahawa Rasulullah SAW. Tapi bila tabi'in kata waqala Rasulullah, sahabat tinggal, tu hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Mana hadis mursal tu yang gugur sahabat. Mana sahabat tu penting, dia besar tu. Ya, daripada tabi'in bawa pergi pada sahabat bawa pergi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka lah yang menyampaikan kepada kita hukum dan segala hukum-hukum daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini menatang Syiah di kapi ke sahabat, gila betul. Ya. Saya nak bakal Umar di kapi peri-peri kan. Siap laknat pula dalam kunut dia. Dalam kunut dia baca kunut wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, kau laknatlah sahabat semua ni, sahabat laknat besar. Syiah ni gila babi kan ni. Dia dengan Yahudi 2 kali 5 je. Ya. 2 kali 5 je. Sebab tu sahabat kita ada yang ada dekat sini kan, bila siapa yang mati baru ni, pimpinan dia Hasan Nasrullah apa tu, tu dah betul lah ya. Dia kita doa apa, kita baca doa tu, Allahumma syil kafirin bil kafir wa akhrihum min, Allahumma syil munafikin bil munafikin, minta talagakan perempuan ni kan. Kena tu dari tu. Yang mana tu dia dengan dia bunuh, geng-geng dia sebenarnya. Sebab ketika dia rancang nak pergi serang Yahudi, Hasan Nasrullah apa yang geng tu lah, dia kata apa, tak payah dulu, kita habiskan Sunni dulu. Nak habiskan Sunni dulu dekat Syria, dia hentam kita dulu kan, turun ke Yahudi, dia bentar Sunni dia bedal dulu. Gila bapak ni. Ni bapak, kalau kita dulu dia panggil apa, golongan Rafid,
Rafidah. Ya, golongan Rafidah. Bukan Rafidah itu Syiah dan Rafidah. Bukan Rafidah Aziz, lain. Rafidah gitu. Bukan Syiah. Ini dia hentam sahabat. Dia kafir ke sahabat peri-peri kita tengok Allah. Dahsyat kitab-kitab itu. Dan imam lewat dia kata maksum. Dia babas tadi. Imam dia kata maksum. Macam-macam hal. Habis itu mana sahabat ni bukan calang-calang orang, dan orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, nujum, ya, bintang-bintang yang sangat hebat. Kerana mereka telah menyampaikan kepada kita hukum, ya, dan segala hukum-hukum daripada Rasulullah SAW, dan menjelaskan yang halal dan yang haram, ya, dia menjelaskan kita maka mana yang betul, mana yang racun. Yang haram itu racun lagi. Mereka memahami dalil khas dan dalil am, dalil umum, ya, mereka yang lebih memahami. Mereka membuka negeri dan negara, tengok semua dia buat. Dan mereka mengalahkan ahli syirik dan yang sombong. Itu semua kerja para sahabat hebat-hebat tu. Mereka melakukan 4 sunnah besar Rasulullah SAW. Rasulullah dalam dakwah di 4. Pertama, ad-dakwah. Ada jenis orang jenis lembut, sampai dakwah tu boleh ikut mudah. Yang kedua, mujadalah. Dia kena berdebat. Jadi down boleh ikut. Ada perangai manusia macam tu. Semua tu Rasulullah berdepan. Ya, dan yang ketiga ada dengan apa? Pemulawan. Itu bukan surah Taubat. Surah Taubat mana ada bismillah, tak ada basmalah, itu surah panas. 114 surah, satu surah tak ada basmalah. Ya, kes panas dalam tu. Ya, 3 orang sahabat hebat yang takhalluf. Dia tertinggal dalam medan Tabuk. Padahal di medan mana semua dia ada. Ya. Dan ketika perang Tabuk dia dah siap nak pergi. Tapi jadi Allah Ta'ala tunjuk cerita dia tertinggal. Tertinggal dia tu tuan dera dia, masya-Allah. 50 hari. Ya, dipulaukan oleh Rasulullah SAW dengan arahan Tuhan. Beri salam kepada Rasulullah SAW pandai 4 hari. Macam mana tuan? Kalau kita dengan tuan guru kita, ya salam dia boleh 4 hari. Kita dah, apa dosa kat tidur malam. Ni Rasul. Sehingga turun ayat bara, memberi kelepasan. Hebat cerita tu. Itu 3. Last kali Rasulullah sunnah yang besar, bil harb, perang terus. 27 kali lebih kurang Rasulullah menjadi jeneral dalam peperangan depan. Itu dia. 4 yang Rasulullah bawa. Bukan sunnah tu sekadar dakwah kan. Ada orang yang jenis lembut, kita dakwah dia ikut. Ini kepala batu nak dakwahnya. Kena berpegang, kena berdepan, kena buat. Itu kena cara dia lah. Satu-satu. Semua peringkat itu dilalui oleh baginda SAW. Adakah kita lebih daripada baginda SAW? Saya nak pilih dakwah je. Yang tak nak, engkau dengan Nabi je lebih. Rasul nak dapat ketinggian terpaksa apa? Menyabung nyawa dan bukan jalan-jalan. Kalau tidak, masa ke Islam sampai ke tanah air begitu jauh. Itu semua jihad mereka yang sangat besar, ya. Allah. Sebab itu kita sentiasa jangan lupa dengan Nabi SAW. Sentiasa berselawat, ya. Dan sunnah paling besar berkata pimpinan Naqsyabandiyah di Syria, Profesor Syekh Jadib, ulama besar, wali besar. Sunnah paling besar apa? Kau sentiasa merasa bersama Nabi SAW. Kau baca Syama'il kan, cara Nabi makan, Nabi duduk jalan, ikut. Kau ikut, kau perasan kau dengan Nabi SAW. Kalau kau makan, kau rasa depan tu baginda ada kat kau. Barulah kita betul-betul tak angkat kepala kau makan. Ini makan jalanon. Macam ke bawah lapar. Tengah-tengah mulut. Ya, Rasulullah SAW ada depan kau banyak buat itu. Maknanya kita sentiasa istighdarkan. Dia panggil takhayyul sampai tasawwur. Itu ada sufi pun jalan lagi kuat. Lepas tu baca hadis begitu juga. Siapa-siapa lah tuan-tuan dengar menyampaikan hadis, kita dirasakan seolah-olah kita berada zaman baginda Islam, menerima mandat hadis terus daripada Nabi kepada kita. Itu dia punya syuur lain, guys. Itu cara sufi kan, untuk mendidik jiwa kita lebih dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi selawat jangan putus. Ya, penat dengan lisan dengan hati tak apa jalan. Kerana mereka lah yang menyampaikan kepada kita hukum dan segala hukum hakam tadi. Benda yang elok, benda halal, haram semua kita kenal dengan pertalian sanad para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka juga mendirikan, membuka negara-negara kan, menyampaikan Islam, memimpin negara-negara besar. Dan mereka mengalahkan syirik dan sombong, ya. Wa qaharu ahla syirk wal 'inad. Wa yahiqu qawluhu sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman daiman abada. Ashabi kan nujum bi ayhi muqtadaitum ihtadaitum.
Bernarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatku umpama bintang-bintang di langit. Sahabat Nabi sebagai bintang nujum. Dengan siapa saja di kalangan mereka yang kamu ikut, ambillah siapa-siapa, ikut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lainnya, pasti kamu mendapat petunjuk. Sebab mereka ni ahli hidayah, dapat petunjuk Allah SWT juga hebat, dapat tarbiyah terus piau daripada Rasulullah SAW. Kita dah berlapis-lapis kan, dia terus bawa dagu baginda SAW, bukan calang orang dia orang. Allah. Wa qad wasafahumullahu fil ayatil karimah bi'awsafin ila an qal yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurullaha wa rasulah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ciri-ciri mereka dalam ayat yang mulia ini, hingga dia berfirman, maksudnya mereka mencari kurnia. Yabtaghuna fadlan minallah, dicari kurnia dari Allah Taala dan juga keridhaannya. Dalla zalika min qawlihi subhanahu wa ta'ala annakum mabtaghaw bima hamalu minad dunya wa lam yaqsidu bizalik illa wajhahul karim wa fadlahul amim. Demikianlah firman Allah SWT yang menunjukkan bahawa mereka para sahabat sebenarnya tidak mencari dunia dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak maksudkan dengan demikian melainkan zat Allah Ta'ala yang mulia dan kurnianya Ta'ala yang luas, ya. Itu di antara anak didik baginda Rasulullah SAW yang sangat hebat. Lepas tu ijma' mereka yang kita pakai, Quran, hadis, ijma' apa? Ijma' sahabat, ya. Ayat minkum fasayar ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha bin nawajis. Dan siapa yang panjang umur di kalangan kamu, kamu akan tengok umatku berpecah cukup banyak, kata baginda Islam. Maka fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Yang hendaklah kamu pegang teguh denganku dan sunnahku dan sunnah penggantiku, iaitu para khulafa' rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan seterusnya. Kemudian cara berpegang, addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham. Itu kinayatun an syiddati tamassuk ala sunnah, kinayah daripada kena pegang teguh dengan sunnah baginda sallallahu. Jadi Rasulullah suruh apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Mereka ni lah ijma' para sahabat, ya. Mana jama'atus sahabah, bukan jemaah kita macam-macam nama ni kan. Jemaah kita tengok betul jalan, tak betul tendang tu je kan. Ya, jemaah yang betul-betul dia aku tu anak didik awal Rasulullah para sahabat radhiyallahu ajma'in. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra fi buyutin azinallahu an tarfa'a wa yuzkara fi hasmuhu wa yusabbih. Allah. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah SWT berfirman dalam ayat lain, maksud dia pada rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah untuk diangkat dan disebut padanya namanya, iaitulah apa? Masjid-masjid tempat ibadah, bertasbih baginya. Dan di dalamnya di waktu pagi dan petang, para lelaki, mana rijal, yang tidak dilalaikan mereka oleh perniagaan. Mana mereka berniaga tak? Berniaga, tapi mereka tidak dilalaikan dengan perniagaan. Dan tidak pula jual beli daripada zikrullah. Maknanya jual beli yang mereka lakukan, perniagaan mereka lakukan, yang bukan menjadi satu benda yang menghijab mereka daripada zikrullah. Dan mendirikan salat, yang menunaikan zakat. Mereka sangat takut pada satu hari yang berbolak balik padanya segala hati, wal ayazubillah. Ya, hati boleh terbalik ni.
dan segala penglihatan, agar Allah SWT membalas kepada mereka sebaik-baik amalan yang mereka kerjakan dan menambah ke atas mereka dari kurnia-Nya. Dan Allah SWT memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisap. Dia nak curah banyak mana semua Dia boleh beri. Itu ke sifat-sifat yang disebut Allah Ta'ala. Rijal la tulhihim tijarah. Maknanya kelalaian itu adalah perkara yang sangat besar, kemusnahan dalam kehidupan insan. Dia kena hadir hati, ya. Jadi berniaga tidak melalaikan daripada perniagaan dia. Cukup nisab dikeluarkan zakat, lebih lagi dibantu fakir miskin, ya. Satu tempat kita pergi di Pahang tu, dia singgah nak sembahyang kat masjid, kan. Jadi ada budak tu jual apa? Jual makanan tu, burger, kan. Rambut dia panjang tu. Jadi kebetulan dia orang sampai, dia nak order je makan kat dia, kan. Orang pun azan. Dia kena tidur dia azan. Dia tinggal tu pergi sembahyang tu. Oh, dahsyat budak ni bagus. Ya, dia tinggal ke burger dia buntang pergi sembahyang tu. Balik kan lepas tu boleh sambung balik. Tu buat special ni kan. Bukan burger special, iman bung special. Dia makan burger special. Iman tak ke mana pergi. Ini orang azan maghrib, roti tampal, roti melayang. Orang azan ni layang, besok kau melayang ni kau tak kejut neraka. So, maghrib waktu pendek kan, ya. Tu kat rumah ni tengok ada kedai roti apa, roti terbang. Orang azan dia terbang, siap nak terbang besok dia. Dia tak kata dia tak sembahyang lah, patutnya hormat lah. Waktu maghrib ni kalau ikut kaul jadid, pendapat baru Imam Syafi'i di Mesir, masa waktu sembahyang qabliyah, sembahyang maghrib, sembahyang ba'diyah habis waktu. Pendek sangat tu. Bukan 7 rakaat ni. Tapi sini Imam Syafi'i ashab dipilih kaul qadim, iaitu pendapat di Baghdad. Itu pun tak lama. Syapak merah. Ya, syapak merah masuk je matahari, syapak merah tu habis kan, habis dah waktu maghrib. Kalau mana tak sampai 1 jam pun, kan. Dia waktu pendek tu, kena jaga betul. Ini waktu tu dia macam tak pernah makan tuan ni. Maka masa lain kau kata boleh makan, masalah, ya. Sebab kekuatan roh tak kuat. Itu masalah besar. Ada tengok sifat sahabat mereka ni apa? Rijal. Badan kaedah sufi kalau panggil rijal tu martabat dia wali ni. Rijalullah mana waliullah. Orang yang badan sahabat yang mana taraf mereka itu, yang tidaklah tulhihim tijarah, yang tidak melalaikan mereka oleh mana bisnes mereka, perniagaan mereka. Itu makna menandakan mereka ni orang yang kuat iman, yang disebut dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diabadikan dalam Al-Quran, ya. Kemudian walam yanfi subhanahu wa ta'ala anhumul asbab, ya. Baru kata tijarah, dia menjaga pada ada asbab. Wala tijarah wala bay' wala syira' fala yukhrijuhum anil midhah ghinahum iza qamu bihuquqi maulahum. Itu syarat dia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menafikan dari mereka segala sebab. Mana sahabat semua tak ada sebab, dia ibadah dan zikir, tak, ahli perniagaan. Cara Osman, kalau setengah ulama kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, seorang orang kaya perniagaan. Dia kalau bisnes kata ulama Malaysia dia boleh beli, ya. JP pun tak dapat, dia boleh beli. Maknanya apa? Hebat tak hebat dia punya bisnes. Tapi dia orang bukan calang orang. Rasulullah minta dia bagi dia apa, sumbangan tu macam air. Pernah satu peperangan 700 ekor kuda dia kan. Kita nak sembelih korban seekor pun mesti. Ini lagi bajet dan ini lagi bajet. Padahal dia bedal balik. Kan, ini dia bagi saja. Kalau tak dia nak bagi apa? Mana ada, tapi dia tak masuk dalam. Dunia jangan berani masuk dalam kalbi. Wasak ini. Letak luar je. Dia letak luar sebab tu boleh bagi. Ya, dalam kalbi kita dengan dia. Tidak menafikan dia mereka segala sebab. Tidak juga perniagaan, tak ada sahabat yang berniaga. Ahli bisnes banyak di kalangan sahabat yang kaya-kaya, Sayyidina Osman semua tu hebat-hebat. Tidak juga jual beli, mana tidak, kita dilarang menjual beli. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ya, kekayaan mereka tidak mengeluarkan mereka daripada pujian apabila mereka melaksanakan segala hak Tuhan mereka tu.
Iza qamu bihuquqil maula, apabila mereka mendirikan hak dengan hak Taala. Tujuan ke apa hak Tuhan suruh dia jangan lalai. Zahir dan batin dijaga betul. Bau cantik. Itu sahabat-sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Qala Abdullah ibn Utbah, kana li Utsman bin Affan radhiyallahu anhum inda khazain yauma qutila ya zinatan mi'ati alfin wa khamsimi'ati dinarin wa alfi dirham wa taraka alfal faras, masya Allah, wa alfan mamluk wa khallafa dhiya'ah bi'ral aris wa khaybar wa wadi qura ma qimatuhu mi'ata alfi dinar. Abdullah bin Utbah berkata, adalah bagi Utsman bin Affan, ya, sahabat Rasulullah yang dijamin syurga, ketika hari pembunuhannya, ketika dia syahid terbunuh, harta seberat 100,500 dinar daripada khazanah. Ada? Mana bukan dia tak ada. Yang dia dibelanja perjalanan Allah banyak ni. Kemudian 1,000,000 dirham, dan beliau meninggalkan 1,000 ekor kuda. Kita seekor kuda tadi. Mana dia ada? Kuda dapat, kebanyakan mereka dapat dana apa? Ghanimah peperangan dapat. Perang dapat bagi, perang dapat bagi. Mana mereka ni menyambung nyawa berperang. Ya. Tu. Dan 1,000 orang hamba dapat tawanan perang. Menandakan mereka ni apa? Terlibat secara langsung depan medan perang, jihad, bukan jalan-jalan. Tu dia dapat benda-benda tu. Dan juga meninggalkan berapa harta terbiar, itulah telaga Arish dan Khaybar dan Wadi Qura yang bernilai 200,000 dinar. Bermakna apa? Ada di kalangan mereka yang kaya, bukan tak ada. Tapi kekayaan tu mereka tak letakkan sebagai matlamat hidup dan tak letakkan dalam kalbi mereka. Ya. Tu. Jadi dia belanjakan berapa banyak tuan-tuan ni, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam gerak kerja Islam maknanya. Wa khallafa Amr ibn al-As radhiyallahu anhu 300,000 dinar wa balagha thamanu malin Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu 50,000 dinar wa taraka 1,000 faras wa 1,000 mamluk. Dan Amru bin al-As radhiyallahu anhu meninggalkan 300,000 dinar. Kemudian harta Az-Zubair ya Al-Awwam radhiyallahu an mencecah nilai 500,000 dinar. Ya, dinar dan wang emas. Dan beliau meninggalkan 1,000 ekor kuda dan 1,000 orang hamba. Ramai semua. Kemudian wagina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ashhar min ayyuzkar. Dan kekayaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf pula sangat masyhur untuk diceritakan. Bermakna tak payah ceritalah, ya, memang banyak. Mereka inilah orang-orang yang bertanggungjawab sama-sama memberikan bantuan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sama-sama mengorbankan harta, ya. Wa kanatid dunya fi akuffihim la fi qulubihim. Ada yang tempat kita nak letak, kalau dapat ikut ni selamat kita. Sabaru anha hina fuqidat wa syakarullah subhanahu wa ta'ala hina wujidat. Adalah dunia itu berada di tangan-tangan mereka. Ya. Kafun akuf, mana tangan-tangan. Maksud apa? Dunia diletak terdapat tangan dia. Dia tak benar masuk ke dalam kalbi dia. Ya, banyak mana dunia berletak tangan. Maksud dia, jangan masukkan dunia dalam kalbi. Sebab tu disuruh tembak zikir kalbi. Allah, Allah. Jangan masuk benda lain. Tembak dia. Allah, Allah, Allah. Ya. Mereka sabar ketika kehilangan. Tak ada masalah. Bagi mereka, wujuduhu ada mustawian. Ada dan tak ada dunia sama saja. Kalau kita ada dunia selain, tak ada lain. Itu belum lagi tu. Jauh lagi. Tersentak bila ketiadaan dia. Itu jauh. Ketiadaan kehilangan. Dan mereka bersyukur kepada Ta'ala ketika diperolehi. Apa makna syukur? Tasarruf ma'an amallah ila ta'atih. Mengguna pakai pada jalan Allah Ta'ala. Jadi siapa sahabat dan orang yang paling hebat dalam mengamalkan. Sebab mereka dapat didikan awal sekali dengan
baginda sallallahu alaihi wasallam. Direct terus ni. Tentulah dia punya apa? Allah Ta'ala berikan kekesanan tarbiyah Rasul yang cukup hebat kepada mereka. Lepas membawa kepada mereka ni orang yang sanggup hidup dan mati kerana Allah Subhanahu wa taala. Habis. Dan satu lagi, wa innama batalahumullahu bil faqah fi awwali amrihim hatta takammalat anwaruhum wa tazahharat asraruhum fabadalaha lahum hina idzin li'annahum law utu minha qabla zalik la'allaha kanat ta'khuzu minhum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menguji, ia bertalahum, Tuhan uji mereka itu dengan kepapaan, ya, pergi ke Madinah selai sepinggang dan ya, tidak Abdurrahman bin Auf ditanya sahabat-sahabat di Madinah di mana pasar. Ya, sahabat di Madinah yang lembut. Bawa Madinah sekarang lembut kan ni. Bini orang Mekah lain. Orang Mekah masuk kedai tak nak beli rokok, jalan. Macam gangster. Kalau Madinah ada, kita nak beli barang kedai, duduk menyontai dulu tu. Ya, dia lembut. Perangai orang sana dia lembut. Bila datang para muhajirin bersama Rasulullah, ada di kalangan mereka yang bagi dua. Semua dia bagi dua. Kalau harta dia ada apa tanah 5-10 ekar, dia bagi 5. Kalau ada duit 100,000, bagi 50,000. Kalau ada bini dua, cerai satu, cerai. Sanggup? Kau bagi yang gongak pun. Nak kata 1,000 pun tak ada. Sanggup pun tak ada. Tu sahabat. Oh, dahsyat sahabat ahli Madinah. Dia sanggup. Kalau gumah satu, sanggup pecah. Ambil. Dia bagi pada muhajirin. Itu kuat dia punya apa? Ukhuwah. Oh, dahsyat. Tapi sahabat yang telah dididik pula dari Mekah, dia tidak menggantung harapan. Dia kata, amsi, peganglah tu hak kamu. Tunjukkan kami mana pasar dia. Dan beri kami sedikit hutang modal kami nak berniaga. Tu sifat dia tinggi. Dia tak menggantungkan hati dia dengan makhluk. Itu mana didikan Rasulullah SAW yang sangat hebat. Tu para sahabat ni sama-sama kuat. Jadi bila mereka diuji dengan kesusahan, kepapaan pada peringkat awal, dihimpit, ditekan kan. Sehingga sempurna cahaya-cahaya mereka dan sucilah segala sir lubuk hati mereka, lalu dia mencurahkannya kepada mereka di saat itu. Kerana sungguhnya ketika mereka dah cantik, Rasulullah dah hasah habis tu, itulah lambat ke pula, ya, berbagai-bagai kemewahan, berbagai-bagai pemberian, sehingga mereka dikurniakan sebahagian daripada dunia. Dan sebelum hal demikian boleh jadi dunia itu merosakkan mereka. Maknanya mereka dapat setelah diuji. Kalau dapat sebelum uji, itu bahaya. Ke dalam pati itu juga kan. Dia masuk, dia mencacak ni atas tu. Tak lama dia pusing boleh. Yang bawah ni dah kena uji. Dia naik atas pun dah kena uji. Dah panjat kok kelapa semua, macam bendera kan. Maknanya apa? Dia dah susah di bawah. Dia tahu perjalanan. Berbanding kalau tu terkejar ke atas, silap, takut-takut, dia tak ada ujian. Itulah maknanya. Bila benda tu melalui ujian-ujian, maka dia lebih tamakun, dia lebih mantap. Maknanya di sahabat itulah radhiyallahu ajmain, di awal mereka diuji dengan hebat, kemudian setelah mereka suci jiwa mereka betul dengan Tuhan, dilambatkan dunia, maka dalil apa? Dunia tidak duduk dalam kalbi mereka, duduk atas tapak tangan. Tunggu Rasulullah minta, dia bagi. Itu di antara hebat yang anak didik baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma utuha ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Fa inna khairal kulluhum bi yadi anta rabbana. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim ya.
Betul.